Cek TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Slot Sukses SPM 2022 bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Apa khabar semua yang menonton? Irfan doakan agar anak anda yang baik dan ceria selalu. Baik, untuk hari ini sebenarnya kita akan mendalami satu ilmu yang mana kita akan belajar mengenai sains komputer. Dan untuk itu pastinya kita akan bersama dengan seorang guru yang banyak pengalamannya. Siapakah beliau? Kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, itulah dia profil guru yang akan bersama pada hari ini. Tetapi orang kata tak kenal maka tak cinta. Eloklah kita berkenalan dulu dengan jurubahasa isyarat kita. Kita persilakan Cikgu Suhaili Abdul Ghani dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Irfan doakan Cikgu bersedia untuk kelas kita pada hari ini. Dan tentunya kita akan bersama seorang guru yang saya katakan tadi. Kita persilakan Cikgu Farida Yusof dari SMK Tolak Selatan, Perak. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Irfan, apa khabar? Saya sihat, Alhamdulillah. Okey. Dan kita tidaklah bertiga saja Cikgu kerana pastinya kita akan bersama dengan murid-murid Cikgu yang berada di dalam talian sekarang ini. Apa kata kita perkenalkan mereka? Silakan Cikgu. Untuk pengetahuan semua, kita ada 4 murid daripada SMK Tolak Selatan. Yang pertama di sebelah kanan ialah Akash, Azura, Haikal dan juga Amira. Semuanya daripada SMK Tolak Selatan, pelajar tingkatan 5. Tingkatan 5, calon-calon SPM 2022. Nampaknya kita bersama dengan 2 kuntung bunga dan 2 ekor kumbang untuk kelas kita pada hari ini. Baik, kita sebenarnya hari ini akan mendalami satu ilmu yang cukup menarik mengenai sains komputer, khususnya kepada calon-calon SPM yang akan datang. Jadi, untuk permulaan Cikgu, apa yang akan kita bincangkan? Okey, untuk permulaan ini kita akan bincangkan mengenai tajuk seni bina komputer dan juga Get Logic. 2 tajuk yang sering dilupakan, tetapi inilah tajuk penentu A+ sebenarnya. Penentu A+. Baik, jom kita mulakan Cikgu. Okey. Terima kasih Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. So, kita pergi kepada apa yang kita nak belajar hari ini, apa yang cikgu nak kongsi hari ini. Cikgu hari ini nak berkongsi tentang seni bina komputer dan juga Get Logic. So, 2 tajuk ini adalah tajuk yang selalu dilupakan oleh anak murid untuk study, untuk belajar, untuk fokus. Tetapi tajuk ini tetap masuk dan ada markah penilaiannya di dalam peperiksaan SPM. Jadi, apa yang kita perlu tahu untuk tajuk ini? Jadi, mungkin anak murid semua di luar belum lagi study tajuk ini. Tak apa, masih ada. Jadi, hari ini cikgu nak bagi tahu apa yang kena study. Jadi, perkara penting tentang seni bina komputer, kalau kita boleh tengok di sini, iaitu CPU. Tahu tak apa tu CPU? Tak tahu, hari ini kena ambil tahu. Jadi boleh tengok rujuk buku teks, rajah-rajah yang cikgu bekalkan hari ini, semuanya merujuk kepada buku teks. Jadi, jangan paniklah, tengok je buku teks, insya-Allah nampaklah rajah tu. Jadi CPU kena tahu apa itu CPU. CPU dalam bahasa Inggeris Central Processing Unit. Tengok bahasa Melayu unit pemprosesan pusat. Di mana CPU ada 3 perkara, ada 3 komponen yang penting, ALU, unit kawalan dan daftar. Okey, itu yang pertama. Kemudian, apa yang perlu tahu lagi dalam tajuk ini? Dalam tajuk ini, murid-murid kena tahu tentang apa itu peranti input-output. Nampak mudah, tetapi peranti input-output ini selalu dilupakan oleh murid. Sampai bila cikgu tanya, bagikan satu contoh cikgu, apakah peranti input? Tetapi murid gagal nak menamakannya. Sedangkan itulah asas untuk jadi orang komputer. Mesti tahu apa itu peranti input dan juga peranti output. Jadi, tengok balik. Apa yang dikatakan peranti input, apa yang dikatakan dengan peranti output. Juga kena tahu 2 istilah penting dalam unit ingatan, iaitu RAM dan ROM. Apa beza RAM, apa beza ROM? Apa beza RAM dengan ROM? Apa maksud RAM,
Apa maksud ROM? Dan seterusnya, kena tahu juga tentang kitaran mesin. Kitaran mesin. Bila sebut kitaran, mestilah ada cycle dia, mesti ada kitaran dia, iaitu apa kitaran penting dia? Capai, nyahkut dan laksana. Jadi apa yang dibuat dalam nyahkut, dalam capai, dalam nyahkut dan laksana, murid-murid kena ambil tahu. Jadi kena tengoklah sikit ya, dan tolong tengok rajah dalam buku teks. Sebab kadang-kadang rajah memang tak keluar sama seperti dalam peperiksaan tu kan, tak keluar. Tapi kita boleh kaitkan gambar itu lebih kurang daripada buku teks tu. Jadi kena tengok betul-betul. Jadi seterusnya apakah tajuk yang lagi dalam seni bina? Iaitu kena tahu tentang von Neumann. Von Neumann iaitu bas dalaman dan luaran. Dan bas luaran pula ada berapa jenis, kena tahu juga ya, iaitu data, alamat dengan kawalan. Cikgu, saya tak study lagi. No worries, jangan bimbang. Sekarang masa dia nak study. Cikgu dah bagi tahu tajuk tadi. Okey, seterusnya, sekali lagi cikgu ulang, kena tahu tentang CPU dan juga penting kena tahu tentang clock speed, kelajuan jam dalam unit kawalan. Jadi kena tahu jugalah unit apa digunakan, macam mana dikira, okey, kena ambil tahu. Selain daripada itu, kena tahu juga perbezaan antara pemproses linear dengan semasa. Apa kaedah, apa teknik yang dia buat. Okey, lagi apa kena tahu? Kena tahu tentang penterjemah bahasa pengatur caraan. Bahasa apa guna apa. Bahasa apa guna compiler. Bahasa apa guna interpreter. Jadi semua kena ambil tahu dan semua maklumat itu ada dalam buku teks. Selain daripada itu, hari ini kan cikgu cakap nak bincang dua tajuk kan, seni bina komputer dan juga Get Logic. Okey. Untuk Get Logic pula, murid-murid kena tahu asas dia. Asas yang pertama ialah get asas. Get asas. 3 get asas. Kena ambil tahu. Kena tahu lukis, kena tahu ungkapan boolean dia, kena tahu jadual kebenaran dia. Jadi 3 ni kena tahu. Daripada 3 kombinasi, 3 get ini, barulah kita tengok pula kepada kombinasi get. Kombinasi get ni lah akan munculnya tak dan, tak atau, eksklusif atau eksklusif tak atau. Samalah, kena tahu nama, kena tahu get dia, kena tahu kombinasi lukisan dia dan juga kena tahu jadual kebenaran dia. Jadi, 2 tajuk ini, cikgu dah beritahu dah, sub-sub tajuk itulah yang kena fokuskan. Harapnya murid-murid dah bersedialah tengok, oh ini tajuk yang kena study untuk tajuk ini kan. Jadi, dah tahulah. Jadi, begitulah sedikit sebanyak pengenalan kepada seni bina komputer dan Get Logic. Apa yang murid perlu tahu. Baik, terima kasih cikgu atas penerangan di segmen ini di mana seperti yang cikgu bagi tahu tadi, kita kena cakna dengan subtopik-subtopik yang cukup penting kerana ini adalah penentu A+ di mana topik kita mengenai seni bina dan Get Logic. Jadi, kita banyak lagi perkongsian selepas ini, kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Inilah dia slot Sukses SPM 2022 di mana sekarang ini kita sedang membincangkan mengenai mata pelajaran sains komputer bersama dengan Cikgu Farida. Jadi untuk segmen kali ini Cikgu, apa pula diskusi kita? Silakan. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Kita sambung lagi ya. Kita sambung dengan soalan pula dengan soalan iaitu seni bina komputer, apakah soalan yang boleh ditanya dalam tajuk ini? Okey, kita tengok kepada soalan yang pertama. Rajah menunjukkan kitaran capai nyahkut laksana FDE dalam bahasa singkatan dia. So soalan dia berdasarkan rajah, kenal pasti komponen S, R dan Q. Jadi cikgu tak naklah tanya, cikgu juga jawab kan. Jadi betul. Cikgu nak kena tanyalah seorang anak murid cikgu. Jadi cikgu nak panggil siapa cikgu? Amira dulu. Amira, okey. Amira, apakah S? Apakah komponen S? S adalah ALU. S adalah ALU. Okey, tak apa. Kita simpan dulu jawapan Amira. Kita boleh nak tengok nanti cikgu komen kemudian. So, apa pula R? Kalau S tu ALU, apa pula R? Cikgu nak minta Haikal. S tu daftar. S tu daftar. Minta maaf, R.
Oh, R. Sekejap. R. S tadi dah jawab. Daftar. R tu daftar. Ya, bagus. okey. Okey, bagaimana pula dengan Q? Jadi cikgu nak minta Azura. Azura. Silakan Azura. Q ialah micropemproses. Okey, Q ialah micropemproses. Jadi, macam mana anak murid cikgu ni boleh jawab soalan ini kan? Sedangkan rajah ni tak pernah dilihat. Okey, sebenarnya soalan ini perlukan sedikit analisis dengan rajah. Rajah ini dengan rajah yang ada dalam buku teks. Okey, tengok lebih kurang. Yang mana satu yang lebih kurang? Okey, Q ialah micropemproses. Ada yang jawab unit pemprosesan pusat. Bagi cikgu, jawapan itu boleh diterima sebab dia duduk dalam lingkungan yang besar, UPP, CPU. Untuk R dengan S, mungkin murid ada terkeliru. Nak jawab unit kawalan ke nak jawab apa. Jadi, kalau cara yang terbaik ialah kita tengok antara R dengan S. R, murid jawab tadi, okay, ialah daftar. Dan S ialah ALU. Jadi betul lah jawapan itu. Kenapa? Nanti cikgu bagi tahu sebab kenapa. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, nyatakan proses yang berlaku di R. Jadi cikgu jemput Akash pula menjawabnya. Silakan Akash. Apa yang berlaku dekat R tu prosesnya? Proses R menyimpan data dan arahan yang dicapai dari ingatan sebelum dihantar ke ALU. Okey. Itu jawapan Akash. Tapi kan jawapan Akash tu kurang tepat. Apa kurang tepat? Siapa boleh baiki jawapan Akash tu? Azura, ada boleh baiki tak sikit jawapan dia? Jawapan dia dah hampir tepat tapi ada satu keyword, ada satu kata kunci yang Akash terlupa nak cerita. Apa itu Azura? Apa Silakan. dia Azura? Saya menyatakan arahan untuk dihantar ke S. Okey, menyatakan arahan. Okey, masih lagi kurang tepat. Jadi cikgu pun kita tak ada banyak masa kan. Jadi cikgu pun bagi tahu satu perkataan iaitu menyahkut arahan. Menyahkut arahan untuk dihantar ataupun sebelum dihantar ke S. Kenapa kena ada perkataan nyahkut? Sebab memang fungsi daftar dia fungsi nyahkut. Dia kena menyahkutkan dulu arahan supaya dapat difahami oleh ALU lah untuk S. Jadi lepas dia dah faham, baru dia hantar arahan pada S dan barulah S ALU tu iaitu Arithmetic Logic Unit buat kerja dia. Jadi ingat ya kata kunci dia iaitu menyahkut. Menyahkut. Kadang-kadang kan kita cakap kita beritahu menyatakan membuatkan tapi tak ada perkataan kata kunci menyebabkan kita hilang markah. Jadi kena hati-hati kena hati-hati dalam menjawab soalan. Nampak mudah kan? Betul. Tapi sebenarnya ada kata kunci dia yang tertentu. Jangan kita lupa Jangan kita lupa. Okey. Seterusnya, soalan seterusnya ialah ini Rajah ni dah biasa tengok kan. Dalam buku teks, kalau yang belum study tu memanglah kan. Tapi yang dah study, insya-Allah nampaklah Rajah ni memang dah ada. Cumanya, apakah soalan dia? Rajah menunjukkan komponen yang terdapat dalam seni bina von Neumann. Untuk anak murid semua, von Neumann ni kenalah buat sedikit penghafalan. Kenalah scan sikit otak tu masuk dalam kepala gambar tu scan sikit gambar tu, iaitu berdasarkan Rajah nyatakan satu contoh aktiviti yang berlaku dalam ALU. Apakah contoh aktiviti yang berlaku dalam ALU? Tapi sebelum tu kena tahu ALU tu apa. Jadi cikgu nak tanyalah dekat Haikal, ALU tu apa stand for what? Untuk apa perkataan ALU tu? Silakan Haikal. Sekejap. ALU. Di tengah selak buku teks mungkin. Apa itu ALU Haikal? ALU. Jumpa tak? Kejap. Okey, apa dia? Apa dia? Unit aritmetik dan logik. Okey, bagus. Unit aritmetik dan logik. Dia ada panic attack tu. Haikal tu. Jadi kan, bukannya tak study kan, tapi ada panic attack pun macam tu juga kan, panic attack. So sekarang ni kita nak tanya aktiviti yang berlaku dalam ALU. Okey, minta tolong Akash lah jawabkan. Arithmetik melakukan operasi pengiraan dengan operasi-operasi logik. Okey. Jawapan itu nampak macam boleh diterima tetapi kurang mantap. Jadi macam mana ya Azura boleh tolong jawab bagi comelkan sikit ayat tu. Nak mantapkan lagi. Nak mantapkan lagi. Dapat markah penuh ni macam mana?
Melakukan operasi aritmetik seperti tambah, tolak, darab, bahagi, nilai negatif dan sebagainya. Okey, bagus. Itulah jawapan sepatutnya murid-murid kena jawab. Bukan sekadar cerita umum. Melakukan operasi aritmetik. Seperti apa? Kena cantakanlah. Seperti tambah, tolak, bahagi, darab. Dia kena menyatakan. Okey, selain daripada operasi aritmetik, apa lagi operasi yang dilakukan oleh ALU? Sambil-sambil jawab soalan, sambil-sambil study. Jadi, Amira, apa lagi operasi yang dibuat oleh ALU? Melakukan operasi logik seperti dan atau tak tahu tak X tak tahu X atau. Okey, bagus Amira. Jawapan tu cikgu memang boleh bagi markah. Selain daripada aritmetik, ALU juga buat operasi logik. Apa operasi logik? Dan atau, X atau, eksklusif atau. Okey, habis tajuk itu kan, habis soalan itu. Jadi kita jawab soalan B pula. Satu contoh jenis daftar. Kita patah balik ke Haikal. Haikal, satu contoh jenis daftar Haikal. Dah bersedia ke Haikal? Sedang mencari ke? Silakan Haikal. Berikan satu contoh jenis daftar yang Haikal tahu. Menyimpan data secara sementara. Sementara, okey, itu fungsi. Sekarang ni kita nak satu contoh jenis daftar. Okey, Akash, boleh tolong Haikal? ACC, cikgu. ACC, okey. ACC, apa fungsi ACC? Menyimpan data yang menjadi input dan output semasa operasi ALU. Okey, macam itulah cara jawab. Bukan sekadar tulis ACC. Kena bagi tahu nama penuh dia, kena bagi tahu dia punya fungsi. Itu cara nak menjawab contoh. Okey, ini adalah contoh jawapan A yang boleh diberikan kepada inilah atas kertas tu nanti kan boleh ditulis, iaitu satu contoh aktiviti yang berlaku dalam ALU, melakukan operasi aritmetik, bla 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 bla, melakukan operasi logik. Tadi cikgu dah ulaskan. Dan lagi satu, ALU terima input dari daftar dan hasilkan maklumat untuk dihantar ke daftar sebelum disimpan dalam ingatan. Itu adalah aktiviti yang berlaku dalam ALU. Kena ambil tahu. Okey. Yang jawab soalan tadi pula, dia tanya satu contoh jenis daftar. Okey. Jenis daftar ada 5 yang kita belajar lah. Yang kita belajar dalam buku teks. Dan yang ada dalam buku teks. PC, ACC, MAR, MDR, IR. Tapi boleh ke dapat markah hanya sekadar menjawab PC, ACC? Jawapannya tak boleh. Kena jawab dalam bentuk penuh. PC, apa dia? Program counter. Apa fungsi dia? Apa dia buat? Kena cerita. Walaupun dia nyatakan contoh. Okay? Jangan sekadar jawab PC. Okay, sebabnya bila kita sebut periksa ni, kita kena detail lah sikit ya. Betul. Okay. Cikgu, saya nak tanya, berapa markah untuk soalan sebegini, cikgu? Okey, soalan macam ni dia bergantung kepada soalan itulah sendiri kan, iaitu 1 atau 2 markah lah. Jadi kalau 1 memandai bagi 1. Kalau 2 bagi 2. Tapi kena bukan dengan pendek bukan PC, tak cukup. Jadi kena bagi apa contoh dia, apa dia buat kan. Jadi anak murid kata tak study cikgu, jangan bimbang, sila rujuk buku teks muka surat 29, semua ada dalam tu. Okey. Seterusnya, soalan yang seterusnya ialah tentang masih lagi von Neumann, tetapi kali ini dia nak bertanya tentang sistem bas. Okey, berdasarkan rajah, nyatakan fungsi bas data dan bas alamat. Nyatakan fungsi dia. Jadi cikgu jemput siapa ya? Cikgu jemput Azura. Apakah fungsi bas alamat? Fungsi bas alamat adalah digunakan untuk membawa alamat ke lokasi yang menempatkan data dan arahan dalam ingatan utama dan mengandungi alamat peranti input dan output. Okey, bagus Azura. Jawapan Azura tu cikgu boleh bagi markah penuh. Kalau cikgu yang periksa lah kan. Okey. Okey. Kenapa? Macam mana nak study tajuk ini ya? Untuk bas ni kita macam dalam buku teks juga dia ada 3 bas luaran, iaitu bas data, bas alamat dengan bas kawalan. Ramai murid menjawab soalan ini sebab dia kata, apakah fungsi bas data bawa data, bas alamat bawa alamat. Jadi kalau jawab sebegitu, memang markah tak ada. Okay? Jadi bila kita nak jawab soalan ini, kita kena jawab dia buat apa. Dia buat apa, dari mana ke mana. Kena nyatakan di situ. Contohnya macam
Azura jawab tadi, bas data digunakan untuk memindahkan untuk memindahkan data antara siapa ke siapa. Antara siapa ke siapa, kena nyatakan. Jadi perkara ini semua ada dalam buku teks ya, bas data, bas alamat. Okey, bas alamat sama juga, dan lagi satu bas iaitu bas kawalan. Walaupun soalan ini ditanya, okey, soalan yang ditanya ni ada dua, data dengan alamat. Tetapi sila ambil tahu juga tentang bas yang ketiga, bas kawalan. Mana tahu kan, hari ni cikgu tanya bas data dengan alamat, tapi esok nanti SPM keluar bas kawalan. Jadi dah study. Jadi kena ingatlah 3 bas utama ini. Bas bas memang bawa orang kan, memang bawa benda, tapi apa yang dia bawa tu kena nyatakan juga. Okey, soalan seterusnya ialah tentang pemproses. Pemproses. Perbezaan antara dua jenis pemproses, P dan Q. P kurang efektif kerana melaksanakan satu tugas pada satu masa dan menyebabkan proses lebih perlahan. Q melaksanakan pelbagai tugas pada satu masa dan menyebabkan proses lebih cepat. Cikgu nak tanyalah dekat siapa? Dekat Amira. Apa itu pemproses P? Pemproses linear. Pemproses linear. Kenapa Amira cakap linear? Sebab dia buat satu kerja pada satu masa. Bagus Amira. Okey, dia buat satu kerja pada satu masa. Jadi bila satu kerja pada satu masa, linear. Linear kan, lurus, di jalan yang lurus. Okey. Dan yang kedua, Q. Haikal. Pemproses masa. Pemproses semasa. Sebab dia buat kerja, banyak kerja dalam satu masa. Okey. Inilah jawapan dia ya. Dan seterusnya, okey, tengok rajah ini. Tengok rajah ini, kenal pasti pemproses Y. Ini rajah pula, dia ganti rajah. Okey, Azura, apakah jawapannya? Pemproses linear. Pemproses linear. Kenapa? Kalau kenapa tu saya nak tanya Akash lah. Kenapa? Sebab dia melakukan arahan demi arahan sehingga selesai. Bagus. Nampak macam rupa apa? Rupa semasa, tetapi kena tengok dia punya struktur dia. CNL maksudnya capai nyakut laksana. Baru dia buat capai nyakut laksana yang kedua, dan baru dia buat capai nyakut laksana yang ketiga. Jadi apa yang berlaku ialah dia ini adalah linear. Dia trik soalan yang trik sikit Jadi nyatakan kaedah pelaksanaan pemproses itu. Tadi Akash dah jawab. Akash dah jawab tadi. Itulah jawapannya. Iaitu dia melakukan satu arahan dalam satu masa. Okey. Dan sambil tu jangan lupalah ini soalan memang soalan ni tak pernah keluar, tetapi kita boleh tanya boleh ditanya. Okey, apa soalannya? Iaitu cara mengira clock speed ataupun kelajuan jam dalam kitaran sesaat. Jadi tolong tengok, ada juga dalam buku teks ini, iaitu contoh dia menunjukkan cara menghitung jika diberi 1.3 GHz, berapakah kitaran sesaat? Contoh diberikan 1 MHz 1 juta kitaran sesaat, 1 GHz 1000 MHz, 1 GHz 1000 juta kitaran sesaat. Jadi kalau 1.3 GHz darablah. Kena ada ilmu matematik sikit lah Okey, jadi cikgu dapatlah 1,300 juta kitaran sesaat. Dan kena ingat unitnya ialah hertz 1 hertz ialah bermaksud 1 hertz bermaksud 1 denyutan ataupun 1 kitaran per saat. Jadi kalau nak mengulas tu kena tahulah juga term-term dia kan. Jadi untuk tajuk seni bina itulah antara-antara yang boleh orang kata apa, kita nak study apa, yang itulah tajuk-tajuknya. Baik, itulah dia antara perkongsian yang sangat penting untuk segmen kali ini, di mana untuk menjawab soalan yang penting kita kena bagi sedikit perincian kalau nak markah yang penuh. Betul tak cikgu? Betul. Jadi untuk itu kita ingin berhenti berehat seketika, kembali sebelah sini tentunya dalam slot Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah murid-murid, anda sedang menyaksikan slot Sukses SPM 2022 untuk mata pelajaran Sains Komputer. Dan untuk kali ini kita masih bersama dengan Cikgu Farid dan murid-muridnya. Jadi cikgu, jom kita teruskan dengan pembelajaran kita untuk episod kali ini. Silakan cikgu.
Terima kasih Irfan. Sama-sama. Tadi kita dah bercerita tentang seni bina. Sekarang kita nak bercerita pula tentang get logic. So untuk get logic, apakah soalan yang boleh ditanya? Jadi sebelum nak pergi soalan-soalan tanya, cikgu nak beri penerangan sedikit tentang get logic. Okey, ini adalah get logic eksklusif atau get ini selalu keliru, selalu murid keliru dalam nak menatakan apakah output bagi get ini. Jadi kan dalam buku teks dia menyatakan jika kedua-dua input bernilai sama maka akan dihasilkan output kosong. Output palsu lah ya, kosong tu. Tetapi kalau ada lagi satu petua untuk nak bagi mudah, sebenarnya inilah petua yang sepatutnya, iaitu jika kita lihat A dengan B tu, jika dia bernilai ganjil maka output dia ialah 1. Jadi kalau Irfan lah kan, Irfan tengok kat sini kan. Okey, apa yang ganjil inputnya? 0, 0, dia 0 tambah 0, dia genap ke ganjil? 0 tambah 0? Kosong kan? Kosong lah. Kosong kan? Jadi kita kira dia genap lah. Betul. Jadi sebab itulah output dia ialah 0. Okey, saya cakap tadi ialah ganjil kan? Bila ganjil, 0 tambah 1? Akan jadi 1. 1 tu ganjil. Jadi bila dia ganjil, maka output dia ialah 1. Okey, penting cikgu beritahu petua ini sebabnya ini kalau 2 input mudah, tapi kalau melibatkan 3 input kita akan ada masalah nanti. Okey, jadi kita tengok pula, okey, yang ini pula ialah eksklusif tak atau. Eksklusif tak atau adalah terbalik daripada yang eksklusif atau. Okey, eksklusif atau iaitu jika input dia genap maka jawapannya 1. Tadi kalau ganjil kan, ganjil 1, yang ini pula kalau dia genap barulah output dia 1. Jadi kena ambil kira. Kena ambil petua ni sebabnya nanti bila ada melibatkan 3 input, murid-murid akan jadi demam kejap lagi. Okey? So contohnya begini. Contohnya PQR. Kalau anak murid tengok, PQR ada 3 input kan? Bila ada 3 input, dia akan ada 8 situasi yang berkemungkinan untuk dikeluarkan untuk sebagai input. Jadi, cikgu apa cakap apa tadi? Kalau input, kalau eksklusif atau kalau dia ganjil, input dia ganjil, maka jawapannya 1. Jadi, kita tengok di sini, iaitu kalau dia input, tengok yang P kosong, Q kosong, R kosong, 0 tambah 0 tambah 0, kosong kan? Kosong tu genap. Tapi output dia kosong. Okey, 0 tambah 0 tambah 1. 1 kan? Ganjil. Jadi bila 1 dia ganjil. Bila dia ganjil jadi output dia 1. Jadi murid boleh campur sendirilah. Bila kita tengok macam 1 tambah 0 tambah 1, 2 kan? 2 tu genap. Jadi genap jawapan dia kosong. Okey? Faham? Okey. Kalau 1 tambah 1 tambah 1, kalau semua benar, maka jawapannya benarlah sebab dia ganjil kan? 1. Jadi dia punya get ini ada sedikit get ni get buku teks kan. Jadi kan bila kita nak menulis, kita kena tengok dia punya bahan rangsangan. Okey, A ni kena tukarlah jadi P. Q kena tambahlah Q. Dan yang ini kena dan output dia U. Kena follow, kena ikut bahan rangsangan. Jangan suka hatilah melukis ya, mentang-mentang buku teks tulis AB, awak pun, murid pun tulis AB tak diikut bahan rangsangan. Okey, kalau nak melakarlah. Okey, begitu juga dengan ini yang tadi kan dia terbalik, kalau genap dia 1, jadi kita tengoklah 000 tu genap, jadi dia 1, dia terbalik. Lukisan dia pun sama, kena ubahlah, ini P, ini, kena tambahlah ini Q. Dia boleh 3 input, 4 input masuk sekali satu get, boleh, tak ada masalah. Okey, R dan U. Okey. Okey, ya itulah lebih kurang Seterusnya, kita pergi soalan. Tadi cikgu dah terang dah, kita pergi soalan. Lengkapkan jadual berikut dengan melukis simbol get. Okey, untuk soalan get ini ada 4 perkara yang boleh ditanya. Yang pertama, melakar, melukis melukis get, melakar get. Yang kedua, dia tanya nama get. Dan yang ketiga, dia tanya ungkapan boolean. Dan yang keempat, dia akan tanya jadual kebenaran. 4 perkara ni. Jadi murid kena expert lah, kena pakarlah sikit kan untuk nak masuk sebelum masuk periksa ni, 4 perkara ni. Okey. Jadi yang pertamalah dia tanya lukis. Dia suruh lukis simbol get berdasarkan nama get yang diberi.
Simbol tak atau. Jadi cikgu nak minta anak murid cikgu untuk melukis simbol get. Tak. Nama get tu tak. Jadi apakah simbolnya? Boleh lukiskan dan tunjukkan pada rakan-rakan semua. Baik, silakan lukis dulu. Sila. Simbol get logic untuk tak. Tak. Okey. Baik, kita berikan sedikit masa untuk murid-murid cikgu untuk hasilkan bagaimana lukisan bagi tak sebenarnya. Okey. Ada yang dah bersedia? Kalau dah bersedia, boleh angkat dulu, tunjuk kepada kami di sini. Okey, Akash dah tunjuk cikgu. Okey. Baik, yang lain pula? Okey, bagus. Okey, Haikal pun dah tunjuk. Amira. Ya, bagus. Semua betul ya. Betul Jadi Baik. jawapan anak murid cikgu semua betul. Jadi cikgu harap yang di luar sana pun betul juga sebab ini get asas ya. Tak, tu yang paling mudah. Okey, kita pergi pula kepada get eksklusif tak atau. Okey. Eksklusif tak atau. Masih dalam proses untuk melukis lagi. Okey, kita nak buat pula X tak atau cikgu Eksklusif tak atau. Eksklusif tak atau. Okey. Dia tulisan dia X, tapi sebutan dia eksklusif. Kena ingat tu. Okey. Baik, kita bagi sedikit masa kepada Azura, Amira, Akash dan juga Haikal untuk melukis get eksklusif tak atau. Okey, kita lihat bagaimana. Okey, Akash tunjuk cikgu macam mana hasil Akash. Okey. Azura. Azura dia lukis macam tu. Akash naikkan sikit. Tak Akash nampak. naikkan sikit. Okey, Okey, begitu. terima kasih. Okey, apa pula jawapan Amira? Macam dengan lain-lain Haikal? cikgu. Okey. Dia ada. Dua-dua jawapan tu betul. Tapi mana satu saya nak terima? Itu persoalannya sekarang mana ini. Mana satu saya nak terima? Okey. Bila kita melukis, okey, kita tengok jawapan Amira. Amira? Okey. Yang mana satu Jelas. Amira? Okey. Tak apa, terima kasih ya. Okey, saya ulaslah jawapan Akash dengan jawapan Azura. Silakan, cikgu. Dua-dua jawapan tadi kita boleh terima, tetapi kena tengok juga daripada perspektif soalan. Soalan dia kata simbol get logic. Maksudnya dia nak satu je simbol. Bukan kombinasi simbol. Ya Azura? Okey, kena faham soalan tu. Jadi bila dia nak satu, lukis satu saja get. Jangan lukis kombinasi. Walaupun jawapan dia betul, tetapi dia nak simbol get tu. Simbol get. Jadi simbol get satu je. Jadi daripada kombinasi tadi wujudnya simbol eksklusif tak atau. Jadi kena satu get saja ya. Tanya cikgu, kalau macam Azura pun jawapan tadi tu, adakah dia tidak akan dapat markah? Bergantung kepada pemeriksa. Baik. Betul, Doa-doa semoga mereka lembut hati ya. Okay, kan. Jadi kita tu tak tahu kan pemeriksa terima ke tak. Lagi Baik. satu kita kena follow lah, kita kena ikut soalan. Kalau soalan nak simbol get logic, maksudnya dia nak satu get. Betul. Bila ada yang banyak-banyak tu kita panggil lita, kita tak panggil get. Jadi kena fokus dengan Ya. soalan yang sebenar. Baik, silakan cikgu. Tak apa. Hari ni tak apa silap. Hari ni tak apa silap. Yang penting periksa SPM A+. InsyaAllah. Get logic soalan yang kedua ialah rajah menunjukkan gambar rajah bagi sebuah lita get logic. Nampak Lita get logic. Jadi lita get logic dia ada banyak get. Okey, macam cikgu cakap tadi, soalan yang boleh ditanya juga ialah dia nak suruh nyatakan nama. Jadi sekarang ni mari kita nyatakan simbol get logic bagi X, Y dan Z. Okey, cikgu nak minta Haikal. X tu apa Haikal? Silakan Haikal. X tu get logic yang mana satu? Simbolnya apa? Get apa tu? Get X. apa tu? Masih mencari nampaknya. Get logic atau. Get logic atau. Okey, bagus. Get logic atau. Nak tulis macam mana tu? Huruf besar, huruf kecil? Haikal. Oh, ada juga caranya. Dia ada cara. Macam mana Haikal? Okey. Tak apalah, Haikal panic attack lagi kan. Jadi okey. Bila kita nak tulis get, nama dia kita kena tulis dengan huruf besar. Dengan huruf besar ya. okey. Tak boleh huruf kecil. Atau huruf kecil tu dia mungkinlah betul tetapi orang kata apa, jawapan yang cemerlang, jawapan yang cantik gunakan huruf besar. Sebab ini get get. Jadi nama rasmi dia get atau. Ataupun boleh tulis dalam bahasa Inggeris, get or. Kalau tak ingat dalam bahasa Melayu kan, boleh gunakan bahasa Inggeris sebab bahasa Inggeris lebih pendek, O N, tapi cikgu galakkan guna bahasa Melayu lah Baik. Atau ATAU. Okey. Y apa dia Amira? Get apa Amira? Y? Tak.
Get tak. Get tak Boleh get tak. Okey, huruf Cikgu besar nak tulis nama get boleh cikgu? Boleh. Nak tulis get tak boleh. Nak tulis tak pun boleh. Sebabnya dia dah tanya dah simbol get logic. Jadi kita nyatakan saja pun dah boleh. Dan yang terakhir Z, get apa ini? Azura? Get tak atau. Get tak atau. Okey, get tak atau. Cikgu, cara tu untuk tulis tak atau macam mana cikgu? Nak kena jarak ke? Nak dekat ke? Bolehlah. Boleh. Tulis dalam perkataan rapat lah. Sebabnya dalam okey. buku teks dia tunjukkan rapat. Jadi tulis yang ikut berpandukan itu. Ikut buku Kita kena teks. pilih jalan selamat. Betul. Jangan cuba mencari ruang pemeriksa potong markah. Itu semua risiko. Jangan risiko. kita ketengahkan itu. Baik, cikgu. Orang kata apa? Jangan buat soalan sendiri dan jawab sendiri-sendiri kan. Betul. Jawab ikut skema dia. Ikut landasan yang sebenar. Ya, betul. Terima kasih. Okey. Seterusnya ialah get logic. Soalan yang seterusnya ialah macam cikgu cakap tadi, dia juga boleh suruh dia akan tanya tentang jadual kebenaran. Okey, kali ini jadual kebenaran dia dah bagi dah input. Cuma dia nak suruh lengkapkan untuk bahagian output. Jadi kena main peranan lah di sini. Lengkapkan jadual kebenaran. Okey, yang ini cikgu tak nak tanyalah anak murid cikgu nak terangkan. Sebab cikgu percaya ramai yang belum lagi study. Okey, jadi macam mana nak tentukan output bagi kedudukan C ni? Okey, C. So kalau A, B tu kosong, maksudnya ini kosong, ini kosong. Kita tengok yang pertama. Bila kosong dan kosong, jawapan di sini kosong. Bila dia masuk tak, jawapan di sini 1. Okey? Kosong, kosong, di sini adalah atau. Atau ialah kosong tambah kosong. Dia tetap kosong. Dan sini juga atau. 1 dan 1 atau kosong 1. Jadi bila dapat jawapan 1, tuliskan di sini. Okey? Jadi begitulah seterusnya. Kalau kosong 1, kalau kosong 1 di sini macam mana? Kalau kosong dan 1, kosong lagi. Not 1. Kosong dan 1 ni atau, ini akan jadi 1 lah. 1 atau 1. 1 lah. 1. Okey. Jadi 1 lagi. 1. 1 kosong pun sama. 1 kat sini 1. Okey, sini 1 sini kosong. 1 dan kosong ialah kosong. Okey, kosong. 1 dan kosong. 1 darab kosong. Kosong. Kosong not 1. Jadi 1 kosong 1 atau 1. Jadi jawapan dia 1 lagi. Nak menentukan dia tu kena pandai-pandailah ya. Dan akhir sekali 1 dan 1. Yang ini 1 dan 1 tentukan. Ini 1, ini 1. 1 dan 1 ialah 1. Bila dia not kan dia jadi kosong. Okey, 1 dan 1 atau 1 dia 1. Kan? Bila kosong 1 ni atau dia tetap jadi 1. Jadi kena pandai-pandailah. Mungkin cikgu ada tersilap nak mengira, mungkin kamu nampak lain, tapi caranya begitulah lebih kurang. Jadi kena hati-hatilah dalam menjawab soalan seperti ini. Kena cuba, jangan malas ya. Cuba atas kertas tu. Ambil pemadam pensel cuba. Okey, yang penting jawapan tu lengkap. Okey. Soalan seterusnya ialah selain daripada dia tanya tentang ungkapan tentang jadual kebenaran, dia juga boleh tanya tentang ungkapan boolean C. Macam mana nak mewujudkan ungkapan boolean bagi C? Dia bagi Lita, dia nak tanya, apakah ungkapan boolean dia? Jadi kan, cikgu nak minta tolonglah untuk Azura. Azura, apa ungkapan yang boleh terhasil dari rajah diberi? Silakan Azura. Ungkapan boolean bagi C. Macam mana kita nak ungkapkan itu? Nak tulis ke cikgu? Boleh tulis, boleh. Nak cakap dekat saya pun boleh. Saya tolong tulis di sini, tak ada masalah. Verbal pun tak ada masalah juga. Tak ada masalah. Okey, nampaknya Azura memilih jalan untuk menulis. Okey. Baik, dia angkat kamera dia untuk tunjukkan kepada kita jawapannya. Okey. Boleh Abang Irfan tengok? Okey, apa jawapannya? A dan B not. A, B not ataupun A, B bar. Kita boleh panggil juga. Tambah dengan A tambah B. Jadi betul lah ya. Jadi untuk nak buat ungkapan ni, satu cara teknik dia ialah kita buat satu-satu dulu. Jangan berebut. Memang tak dapat. Buat satu-satu. Buat satu, okey kat sini dulu. A dan B. Ada not.
barkan dia. Selesai satu. Selesai satu. Okey. Kemudian kat sini pula A tambah B. Selesai yang kedua. Dapat kat C, yang ini tambah ini. Jadi A darab B bar dalam kurungan tambah dengan A tambah B. Juga letak dalam kurungan. Bila yang ada dua ungkapan, untuk dapat satu ungkapan ni kena gunakan kurungan. Jadi seterusnya kita tengok kepada ungkapan boolean yang sama juga macam tadi, tapi tadi dia nak tahu serentak kan, yang ni dia nak tahu satu-satu. Jadi nak tahu satu-satu, dia nak tahu X, dia nak tahu Y. Jadi buat je lah X. Jangan lebih soalan. Soalan tanya X, awak murid bagi Q. Janganlah begitu. Memang tak dapat markah. Jadi nak tanya X, jawab X. Jadi apa dia? A naught ni get apa? Get apa ini Akash? Ni get cikgu tunjuk ni get apa? Get X tu. Get X. Get apa? Get done. Get done. Jadi done gunakan simbol noktah macam tu. Diikuti dengan B. B. Itu bagi X. Bagi Y. Y ialah A darab dengan B not. Sebab B yang masuk tu not. Itu. Jadi, kenalah hati-hati. Okay, kemudian ada soalan lagi, iaitu nyatakan nama kombinasi get logik tersebut. Okey, yang ini kan sebenarnya Azura dah jawab tadi. Apa Azura? Get apa ni? Oh, dia dah advance daripada kita. Dia dah advance tadi. Get apa ni Azura? Azura buat kombinasi tadi. Okey. Apa nama kombinasi? Get A darab B. A darab B. Okey. Ini nama dia, kalau dia kata kombinasi get logic, maksudnya dia nak satu nama. Satu nama saja. Apakah namanya? Namanya ialah X ataupun eksklusif atau okey, jadi kena tengok baliklah. Mungkin pening-pening kan? Cikgu get ni banyaknya saya tak study lagi. Tak apa, kita boleh study lepas ni, kena tahulah kombinasi dia dan juga get dia. Okey, ini adalah X atau eksklusif atau. Okey, kemudian jadual kebenaran lah, melengkapkan jadual kebenaran. So untuk nak melengkapkan jadual kebenaran, kena ingatlah AB ni adalah input, jadi pasti letakkan dulu input dia. Apa nak letak dalam ni? Dia tak kisah letak macam mana pun situasi dia, tetapi mestilah kena cukup 4 sebabnya ada 2 input, 2 kuasa 2, maksudnya ada 4 situasi yang kena dipenuhi. Kemudian lengkapkanlah P, A atau P. Ni atau ni atau. Bila A atau P maksudnya 1 atau 1 1 1 kosong. Okey, kalau A not pula Q, A not, tengok A, dia not. 1 kosong, 1 jadi kosong, kosong jadi 1, kosong jadi 1. Dan daripada itu pula, kita gabungkan guna get, done. Bila guna get, done, 1 darab kosong, kosong. Kosong, 1 darab 1, 1, kosong darab 1, kosong. Jadi dapatlah jawapan dia. Dia sebenarnya dia menggunakan juga operasi matematik. Tetapi ada sedikitlah perbezaan dia. Tetapi kena tahu dan kena faham. Dia senang tajuk ni paling senang nak skor. Okey. Dan akhir sekali, cikgu untuk tajuk ni, cikgu nak fokuskan sikit tentang get logic. Okay, bila soalan tanya tentang get logic F, tolong bagi get. Satu get sahaja. Bukan lita. Bukan lita. Itu sajalah. Nanti kita sambung lagi untuk melukis pula. Untuk melukis pula. Baik, terima kasih cikgu atas penerangan di segmen ini, di mana kita boleh nampak ada komunikasi dua hal yang cukup menarik antara guru dan murid-muridnya. Jadi kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Slot Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kita dalam kelas Sains Komputer untuk slot sukses SPM 2022. Kita bersama dengan Cikgu Farida dan untuk segmen kali ini kita akan melukis get logic. Jadi, cikgu, jom kita mulakan. Okey, terima kasih Irfan.
Cikgu nak buat sedikit pembetulan, bukan melukis gate logik tapi melukis lita. Lita gate logik. Tadi dah selesai dah. Kan? Okey, Dah selesai lita dah. pula sekarang. Okey, Silakan, sekarang cikgu. kita nak lukis. Okey. Ni soalan paling ringkas, paling mudah, tetapi kita nak tengoklah macam mana nak melukis, nak melakarkan simbol gate logik yang menepati ungkapan boolean tersebut. Dia sebenarnya lita ungkapan boolean tersebut. Jadi cikgu nak mintalah semua anak murid cikgu melukis. Anak murid di luar pun tolong lukis sekali. Kita akan tengok jawapan tu menepati atau tidak soalannya. Okey. Dah bersedia? Dah bersedia Dah semua lukis dah? murid-murid cikgu? Kalau bersedia kat tangan sikit nak tengok? dah Okey. Jom Sebab- kita saksikan. Sebab ini lita yang paling mudah. Lita yang paling mudah, yang paling ringkas. Paling C sama dengan A ringkas. tambah B. Okey. Baik, Azura dah angkat, Okey, Akash Azura dah dah angkat. angkat. Akash tak nampak. Ke atas sikit, Akash. Bagaimana pula dengan Amira dan juga Haikal? Okey. Amira. Okey. Amira, okey. Bagus. Haikal kata sekejap dia kata. Dia perlukan sedikit lagi masa. Okey, kita tunggu Haikal lah. Cantik. Okey. Okey. Kita tengok jawapan Azura. Azura cikgu boleh terima. Akash cikgu boleh terima. Okey. Untuk soal Amira pun cikgu boleh terima. Tetapi untuk Haikal, terima kasih yang lain tu. Untuk Haikal, sedikit kalau kita tengok tadi jawapan Haikal. Haikal boleh tunjukkan jawapan Haikal tadi? Okey. Untuk jawapan Haikal tu, kalau kita tengok, gate dia dah betul. Memang tambah, memang atau. Tetapi dia tidak melabel. okey. Dia kena label ya. Label. Macam A, B, input dia dan juga C. Ingat, sesuatu gate, sesuatu lita, kalau tidak dilabel dengan label yang diberi, mengikut soalan, dia kira tidak tepat. Jadi mungkin markah ditolak ataupun mungkin terus hilang markah. Alamak. Tak naklah macam tu, cikgu. Tak nak kan? Tapi terpaksalah sebab kami anggap mereka menghafal, bukan faham. Jadi kena pasti gate yang mana satu. Label kan? Kan. Kalau kita kena ingatlah pemeriksa SPM tu kita tak tahu siapa yang periksa paper kita kan. Jadi kita tolong buat habis baik, mudahkan orang membaca jawapan kita. Jadi tolong label dengan, tapi ingat label mesti ikut soalan, tak boleh ikut sedap hati. Okey? Kita terus pergi kepada untuk soalan ini. Ungkapan boolean. Lakarkan lita get logic. A tambah B tambah A. Okey. Yang ini sebab kita ni cuba cikgu nak lukiskan lah. Cikgu nak lukiskan untuk bantuan semua di sini kawasan ini. Okey, kita ketepikan dulu yang ini. Okey. Kita tengok untuk yang ini. A tambah B. Nak buat apa dengan A tambah B? So, kita akan buat A, B. Besar-besar. A tambah B. Guna simbol get atau. Okey? Atau A tambah B. Okey, macam mana nak buat pula A, X atau B tu? A eksklusif atau B. Macam mana kita nak buat? Kita akan buat pula dengan A. Jangan buat A yang baru pula ya. Daripada A, sambung. Okey? B, sambung. Atau eksklusif tu dia ada double. Bila ada eksklusif dia ada double. Okey. Dan kita tengok pula kepada apa yang gabungkan dua get ni, gunakan atau. Jadi kita akan lukis sekali lagi, gunakan simbol atau. Okey lukislah comel-comel Cikgu freehand. Jadi tak berapa nak comel. Jadi lebih kurang macam ni lah. Jadi kena ingatlah sebab ramai murid akan buat silap. AB ni dia buat sampai 2 kali. AB lepas tu AB lain pula. Tidak. Ambil daripada punca yang sama. Ambil daripada punca yang sama. AB tu. Jadi tarik, buat je. Dan kena make sure lah. Kena tahu juga kalau eksklusif. Apa tadi? Eksklusif atau. Ini eksklusif atau ya. Kalau palang, baru eksklusif tak atau. Kalau ini maksudnya simbolnya ini kena pastikan. Dan ingat kena label lah. Jadi apa label akhir dia? P. Jadi cikgu tak label kan? Cikgu pun kena potong markah ni. Okay, kena tak P. Barulah dibolehkan untuk dapat markah penuh. Sebab kita label dan kita lukis dengan betul. Okey. Dan lagi satu, kalau nak selamat, tolong tulis siap-siap. Ungkapan apa kat sini? Nak selamat lah.
Kalau tak tulis pun tak ada masalah. Janji lukisan tu betul dan menepati soalan. Itulah untuk lukisan, untuk fokus kepada melukis, cara melukis tu. Jangan panik, memang nampak ungkapan tu banyak macam ni. Demam tengok kan ungkapan dia. Tapi sebenarnya sangat mudah. Kena buat satu-satu. Jangan panik, buat satu-satu. A, B. Okey, kita tahu dulu input dia ada 2 je, A, B. A, B. Apa pula get yang kena guna? Tambah dan eksklusif atau. Yang itu yang kita kena fokuskan. Itu sajalah untuk mengenai lakaran Lita Get Logic. Baik, itulah dia cara yang terbaik untuk kita lukiskan Lita Get Logic. Jadi, sepanjang 1 jam kita bersua, cikgu, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan untuk topik kita pada hari ini. Silakan, cikgu. Okey, untuk tajuk hari ini kita belajar, kita study tentang seni bina komputer dan Get Logic. Jadi untuk 2 soalan ini memang keluarnya sikit tapi kena tahu jugalah tentang apa yang cikgu cakap tadi, yang daripada A sampai Z tadi, kena tahu tentang tajuk-tajuk yang kena fokus, terutamanya tajuk-tajuk yang belum pernah ditanya. Belum pernah ditanya. Jadi murid-murid kena ingatlah balik seni bina komputer tu perkara asas dalam seni bina komputer, terutamanya CPU. Ramai murid kita tak tahu apa tu CPU sebenarnya. Jadi kan tolong baca balik apa tu CPU, baca balik tentang get asas dalam Lita Logic dan bagaimana wujudnya get ini. Dan juga murid kena buat juga bacaan di luar buku teks. Contohnya seperti kenapa kita kena guna get kombinasi tu sedangkan kita ada get asas. Ini soalan cikgu nak bagi pada anak murid supaya cari jawapan tu bersama-sama dengan guru di sekolah nanti. Kenapa kena guna get tu ya? Okey, cikgu, terima kasih atas rumusan yang telah diberikan. Baik, sekarang ini mungkin kita boleh dapatkan sedikit rumusan daripada salah seorang murid cikgu yang berada dalam talian sekarang ini. Jadi siapa boleh kongsikan rumusan untuk kelas kita pada hari ini? Silakan. Siapa nak? Siapa nak kongsikan? Ada sukarela? Kalau tak ada cikgu nak point ni. Cikgu point Azura lah. Okey, Azura. Boleh bagikan rumusan apa Azura dapat pada kelas hari ini? Bersama cikgu dan Abang Irfan di sini. Silakan. Yang saya dapat hari ini adalah saya dapat mengenali simbol-simbol Get Logic seperti dan, atau, tak dan sebagainya. Selain itu, saya juga dapat memahami maksud CPU, seni bina monumen dan sebagainya. Dan sebagainya. Nak mudah ya? Nampaknya banyak tu perkongsian yang dia dapat tu. Okey, terima kasih kepada Azura kerana berkongsi kepada kami rumusan yang telah kita dapat melalui kelas untuk hari ini. Irfan ingin mengucapkan terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Farida dan kepada jurubahasa syarat kita Cikgu Suhaili dan kepada murid-murid cemerlang dari SMK Strolak Selatan Perak. Abang Irfan doakan agar anda akan sukses dalam peperiksaan SPM yang akan datang. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.